Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Okey, itu dia. Tiada Aedes, tiada denggi lah. Ini yang akan kita perkatakan bersama dengan rakan pendengar kita selama lebih kurang hampir 45 minit ini. Jadi, seketika kita nak bersama dengan berbahagia Dr. Muhammad Hafiz bin Imtiaz Husin, Pegawai Kesihatan Daerah Kuantan dengan tajuk Akhiri Denggi Bermula Dari Kita. Jadi, terlebih dahulu nak ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Doktor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Nick dan juga RTM Pahang. Okey. Menjemput saya. Okey, baiklah Doktor. Untuk pagi ni rata-rata lah orang kata sesuai dengan musim sekarang ni, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Jadi sudah pastinya ianya adalah menyumbang kepada faktor pembiakan nyamuk Aedes. Jadi untuk tengah hari ni, orang kata kita nak berkongsi lah banyak info yang nak kita kongsikan bersama rakan pendengar. Jadi mungkin untuk tengah hari ni, Doktor boleh jelaskan dengan lebih orang kata detail lah kepada para pendengar. Jadi kita nak tahu juga status dan juga trend kes denggi di daerah Kuantan dan negeri Pahang khususnya berbanding dengan negeri-negeri lain ini. Silakan Doktor. Assalamualaikum. Sebenarnya memangnya trend denggi menunjukkan peningkatan yang mendadak. Berdasarkan statistik Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, jumlah kumulatif kes denggi telah mencatat peningkatan 68%, iaitu 1,609 kes berbanding 796 kes pada tahun 2022. Kalau dilihat statistik berbanding negeri-negeri lain, Pahang mencatat peratus peningkatan 11 tertinggi. Kalau ikut ranking nombor 11 lah di negeri-negeri di Malaysia, seluruh Malaysia. Kalau kita zoom kepada daerah Kuantan mencatat peningkatan 79.1%, iaitu lebih lah daripada peratus peningkatan Pahang. Boleh kata meningkatnya kes daerah Kuantan, meningkatlah kes daerah negeri Pahang. Dan bila meningkat kes daerah Kuantan, wabak pun meningkat. So wabak kita ada 87% peningkatan wabak, iaitu 73 berbanding 39 pada tahun 2022. Dengan berbeza wabak ni, wabak selalu kita perlu kawal wabak dalam tempoh 14 hari. Dan ada 7 lah lokaliti tempat kawasan wabak yang tak dapat dikawal dalam 14 hari, dipanggil hotspot. Dan pada tahun 2024 sahaja, tahun ni baru 7 hari, 8 hari masuk 2024, kita ada peningkatan kes dan kita ada 5 wabak aktif sekarang di daerah Kuantan. Wabak aktif dia berada di Taman Astana View Indrama Kota 15, Kampung Pematang Badak, Taman Astana View Fasa 2 Indrama Kota 15, Taman Datuk Rashid dan College Profesional Mara Kuantan. Melihat dengan peningkatan kes, alhamdulillah tiada kes kematian denggi tercatat di daerah Kuantan bagi tahun 2023. Memangnya peningkatan kes-kes denggi di Pahang ni, terutama daerah Kuantan, amat membimbangkan. Dengan pengalaman pencegahan daripada kesihatan dan tanggungjawab kolektif semua pihak, saya mohonlah kes denggi dapat diturunkan untuk menjamin keselamatan masyarakat sejagat. Okey, ini pesanan daripada doktor ya, dan kita sememangnya menyeru dan mengalu-alukanlah seluruh masyarakat, orang kata bukan kita saja di Pahang ini, di mana saja yang mereka dapat ikuti siaran kita ini, agar mengambil berat mengenai masalah yang jangan orang kata alah nyamuk je, bukannya apa kan doktor. Betul. Benda yang kecil itulah yang lama kelamaannya akan merebak dari masa ke semasa ya doktor. Betul. Okey. Jadi apa agaknya tanda dan gejala apabila diserang demam denggi ni doktor? Sememangnya tanda dan gejala sebenarnya saya menceritakan dulu demam denggi. Dia boleh menyebabkan demam denggi, ada 4 jenis virus, dan 1 dan 2 dan 3 dan 4. Jangkitan bila seseorang mendapat virus ini, dia akan memberi kesan imuniti terhadap virus tersebut sahaja, tapi tidak bermaksud mereka tidak boleh kena denggi kali kedua. So dia ada 3 jenis strain lagi. Okay. So pesakit akan mengalami tanda-tanda dan gejala selalu 5 ke 6 hari selepas gigitan nyamuk. So tanda-tanda seperti demam panas, sakit kepala,
sakit sendi-sendi, loya dan muntah-muntah, sakit biji mata dan ruam. Kalau dewasa senang kita nak nampak tanda-tanda. Kalau kanak-kanak mungkin dia payah, tak reti nak cakap. Tak reti nak cakap. Mungkin dari segi tata cara dia, pergaulan dia dah semakin tak aktif, kurang makan. Tapi yang penting yang kita perlu pantau, jika anak-anak mengalami sakit denggi dan dipantau sebagai pesakit luar, bawa anak-anak segera ke hospital, klinik jika ada muntah berlarutan berpanjangan, sakit perut, kurang bermaya, sesak nafas, sejuk tangan kaki dan atau pendarahan lah pada gusi, hidung, muntah darah, najis berdarah, tanda merah pada kulit. Sememangnya ini adalah tanda-tanda bahaya untuk denggi. Dan boleh saya tambah sikit? Sila. Demam denggi boleh jadi demam denggi berdarah dan boleh membawa maut. Dan kalau demam denggi berdarah, simptom dia adalah seperti kulit mudah lebam, pendarahan di bawah kulit, dan boleh bawa kepada pendarahan seluruh badan dan juga maut. Itulah antara gejala. Kalau dah sampai tahap orang kata gusi berdarah, muntah tu, itu dah kira tahap teruk lah tu, doktor. Ya. Betul. Kalau kita boleh kesan dari peringkat awal ni, insya-Allah benda ni dapat diselamatkan, ya. Betul. Okey. Baiklah doktor, kita rehat dulu seketika. Selepas ni kita sambung lagi. Banyak lagi yang saya nak tanya dengan doktor ni, dan kita nak kongsi dengan rakan-rakan pendengar kita ketika ini. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Kamboja ke Ethiopia, ku ikut kamu. Kalau memang kamu cinta aku, ke kutub utara aku ikut kamu. Janganlah kau ragu-ragu sayang. Jangan ragukan cintaku. Janganlah bimbang dan ragu sayang. Sungguh mati aku cinta kepadamu. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Ali, siap! Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Tinggalkan aku sayang, jangan kau lupa janjimu. Janganlah kau ragu-ragu sayang. Jangan ragukan cintaku. Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM. Okey, untuk tengah hari ni kita masih lagi memperkatakan mengenai denggi ya. Dan masih lagi bersama dengan tetamu kita Dr. Muhammad Hafiz bin Imfiaz Husin, Pegawai Kesihatan Daerah Kuantan, dengan tajuk Akhiri Denggi Bermula Dari Kita. Okey, baiklah doktor. Tadi doktor dah pun ceritakanlah kepada rakan pendengar kita ni mengenai tanda-tanda ya ataupun gejala apabila diserang demam denggi ni. Jadi mungkin ada di kalangan para pendengar kita juga tertanya-tanya ataupun benar ataupun mitos adakah nyamuk Aedes ni hanya aktif pada waktu-waktu tertentu sahaja. Okey. Penyakit denggi sebenarnya disebabkan untuk yang tak tahu kumpulan nyamuk Aedes betina yang dijangkiti dengan virus denggi. Jangkitan hanya boleh merebak melalui penularan darah, bukan secara sentuhan fizikal. Dan penularan denggi kebiasaan melalui satu kitaran kita panggil manusia, nyamuk manusia. Maksud dia nyamuk betina yang sihat akan gigit orang yang telah dijangkiti virus denggi, menghisap darahnya dan darah dia diperlukan untuk tujuan bertelur. Darah dijangkiti terpasuk dalam badan Aedes dan mengeram selama 8-12 hari. Dan makluman, kita ada 2 jenis Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Aedes aegypti kita panggil dia Aedes domestik lah. Dia selalu tinggal dalam rumah bersama manusia dalam satu bumbung. So dia boleh hinggap di celah langsir, gantung baju. Albopictus tinggal di luar rumah. So secara general kenapa Aedes ni menghisap darah? Sebab dia mendapatkan protein dan zat. So ada mitos kata sebenarnya sukar yang untuk kata waktu Aedes ni ada masa-masanya. Sebenarnya sukar untuk mengelak daripada gigitan nyamuk Aedes
kerana ia menggigit pada siang hari berbanding nyamuk lain yang aktif pada waktu malam. Dengan orang lain berlindung menggunakan kelambu contoh. So waktu aktif nyamuk Aedes adalah antara jam 6.30 pagi hingga 8.30 pagi, serta antara jam 5.30 petang dan 8.30 malam. Tapi juga boleh aktif menggigit pada waktu lain sekiranya cuaca persekitaran menyamai waktu aktifnya, iaitu suhu kurang daripada 28 darjah Celsius. Bermaksud waktu tu tak mengambil peranan. Sebenarnya kalau suhu contoh masa musim-musim hujan, dia boleh ada pada tiap-tiap masa. Tak kira lah, dia tak ikut dah masa 6.30 pagi ni tak Dia tak ikut waktu clock pejabat dia lah. So nyamuk Aedes ni dia tak ikut masa, dan nyamuk Aedes boleh bertelur dalam bekas sekecil shilling 20 sen yang mengandungi air bersih dengan telur akan melekat pada dinding bekas di sekeliling gigi air. Okey, itulah antara orang kata waktu-waktu aktif. Tapi memandangkan dalam keadaan cuaca sekarang ni, cuaca sejuk ni, jadi ia pun boleh aktif juga doktor ya. Betul. Jadi pastikanlah orang kata kalau di rumah tu tak ada ruang-ruang yang boleh membuatkan nyamuk Aedes ini membiak bertelur. Jadi jangan biarkan, orang kata lebih-lebih lagi kadang-kadang kita ni terlepas pandanglah pasu bunga kan. Bila siram je tu. Sebab tu perlu kita ambil masa, orang kata sekali seminggu tu pun kira dah okey dah untuk membersih kawasan di sekitar rumah kita kan doktor. Jadi peranan, kalau boleh doktor jelaskanlah kepada rakan pendengar kita ni atau penglibatan masyarakat awam untuk mengawal dan mencegah penyakit demam denggi ni. Cabaran utama kepada usaha mengekang penularan demam denggi sebenarnya adalah sikap masyarakat kita sendiri. Sebenarnya kita tahu masyarakat denggi ni bukan benda baru. So masyarakat kita sendiri kurang peka terhadap perlunya memastikan persekitaran yang bebas daripada nyamuk Aedes. Kajian Mobility National Health Mobility Survey oleh Institut Kesihatan Umum pada tahun 2020 mendapati bahawa hanya 37.5% masyarakat menjalankan aktiviti pembersihan persekitaran serta cari dan musnah pembiakan Aedes di premis. Dapatan kajian ini menunjukkan penglibatan masyarakat masih rendah dalam aktiviti persekitaran dan perlu dipertingkatkan. Di samping itu, semakin ramai yang kurang memberi kerjasama di aktiviti kawalan denggi serta memberi halangan kepada usaha untuk memastikan kualiti hidup tak terjejas akibat masalah denggi. Saya ingin mengingatkan masyarakat setempat untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit sehari untuk memeriksa tempat berpotensi bagi pembiakan nyamuk Aedes dalam usaha mengekang penularan demam denggi. Masyarakat kena faham dan perlu mengurangkanlah faktor-faktor yang boleh memudahkan jangkitan denggi untuk menghadkan mereka ada, seperti air bertakung. Air bertakung ni tempat favourite, tempat kegemaran nyamuk Aedes betina untuk bertelur. Dan untuk pastikan menjalankan langkah-langkah pencegahan, nombor 1 adalah kita perlu mengatasi pembiakan nyamuk Aedes. Cara utama sebagai tuan rumah, kita perlu elak simpan bekas yang boleh kumpul air seperti piring, pasu, tong air, tayar, baldi dan tintin. Kita perlu terbalikkanlah bekas-bekas tersebut supaya taklah dia mengakung air. Dan jangan membuang plastik beg merata-rata kerana ia boleh memerangkap tangkungan air. Dan sentiasa menukar air dalam pasu setiap minggu. Bersihkan longkang dan parit, tangki air dan bekas sadahan air sebaiknya ditutup dengan rapat. Jika ada kolam hiasan, dia galakkan cuci dengan kerap. Dan kerap menukar air minuman air peliharaan lah yang ada kat rumah. Dari aspek nombor 2 adalah kita pasti melindungi diri sendiri daripada gigitan nyamuk. Apa tugas seorang ketua rumah atau masyarakat umum? Masyarakat umum perlu memastikan menggunakan ubat nyamuk dalam bentuk penyembuh kerana ia, dan untuk memastikan ada perangkap nyamuk elektrik, tidur dalam kelambu, memakai pakaian berwarna terang dan menutupi badan, dan mengasingkanlah kalau ada pesakit denggi di rumah di bilik khas contohnya. Dan sentiasa kita ada tanggungjawab mengadakan kempen menjadi seorang ahli komuniti yang bertanggungjawab di taman perumahan. Kita boleh akan aktiviti kempen pembersihan alam sekitar dan gotong royong secara mingguan
Dan secara amnya kita ada satu statement yang dikeluarkan adalah 1 hour Malaysian clean up. Sebenarnya kita boleh buat sendiri di rumah untuk membersihkan rumah, dan kita memerlukan 10 minit sehari saja untuk membersihkan rumah, untuk memastikan premis rumah tu bebas daripada denggi. Okey, itu dia pesanan daripada doktor mengenai denggi ni. Awak kata nyamuk benda kecil tak semestinya dia boleh membawa maut ni. Okey, baiklah doktor, kita rehat dulu seketika. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Ish, mana aku nak bertelur ni? Kawasan dalam dan luar rumah semua bersih. Bekas-bekas takungan air semua dah kena buang. Aku nak kena pergi dekat bilik air dah pula. Mesti ada kolah atau takungan air yang tak tertutup. Alamak! Dalam air ni ada ubat pembunuh jentik-jentik. Hei, aku kena lari! Kau nak pergi mana tu? Tunggu aku! Tidak! Jom kita hapuskan Aedes. Jika anda berada di tempat berisiko denggi, elakkan daripada gigitan nyamuk dengan melakukan langkah-langkah perlindungan diri yang sempurna. Pakai seluar panjang dan baju lengan panjang yang berwarna cerah. Selain itu, gunakan semburan aerosol jika perlu. Dapatkan rawatan segera ke klinik kesihatan atau hospital jika demam. Darah kita bukan untuk Aedes. #kita jaga rumah kita. Ali, siap! Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan,
hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Semua. Jadi apa agaknya doktor peranan pihak sekolah dan institusi dalam mengawal dan mencegah penyakit demam denggi ni? Okay. Untuk denggi di kalangan kanak-kanak dan remaja sebenarnya juga membawa statistik yang tinggi dalam kes-kes denggi di daerah negeri Pahang. So kita balik kepada ni topik mendidik bagi membasmi denggi. Yeah. Pendidikan adalah amat penting dalam menghadapi sebarang bentuk cabaran, dan selain menjaga kebersihan persekitaran dan memastikan bebas daripada nyamuk Aedes pembiak, mengetahui tanda-tanda dan gejala demam denggi adalah sama-sama penting. So pihak sekolah di negeri Pahang dan juga di semua negeri di Malaysia ada program bebas denggi sekolah. Program bebas denggi sekolah adalah program untuk memastikan sekolah atau institusi itu bebas Aedes. Institusi pengajian tinggi perlu pastikan ada wujudnya pasukan sukarelawan kombi di University College Awam. Institusi atau sekolah mungkin boleh tubuh atau optimumkan pasukan khas pendidikan kesihatan di setiap institusi atau sekolah untuk menjadi ejen kesihatan. Contoh seperti yang doktor muda yang ada di sekolah sekarang. Yang penting untuk membasmi denggi, kita memerlukan penglibatan semua orang, termasuk guru dan pelajar. Guru dan pelajar sekolah cakna denggi dengan adakan aktiviti memupuk aktiviti gotong royong di sekolah supaya sekolah sentiasa bebas Aedes. Sebenarnya ada beberapa masa yang perlu pihak sekolah institusi mengambil lebih cakna untuk denggi. Contoh musim cuti sekolah, sebelum musim bila sekolah baru buka, seperti sekarang sekolah baru buka. So sekolah perlu adakan inisiatif untuk membuat aktiviti gotong royong, contoh untuk periksa dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes dalam bangunan dan luar bangunan sekolah. Dan kita perlu buang semua bekas yang menakung air. Yang nombor 3 ni adalah tutup pam tandas dan mangkuk tandas dengan rapat selepas digunakan, dan keringkan takungan air dan bubuh bahan pembunuh jentik dalam bekas air yang disimpan. Saya mengharap dengan bila kita mendidik kanak-kanak pentingnya untuk menjaga kebersihan persekitaran, Aedes pun boleh kurang. So ibu bapa juga boleh mengamalkan pembersihan kendiri di rumah masing-masing bagaikan melentuh buluh dari rebung. Ibu bapa disarankan untuk mendidik anak-anak mereka berkenaan pembersihan dan kesihatan dari awal usia lagi. Jadi itulah dari kecil lagi kena sematkan kepada mereka, kepada anak-anak ni agar kesedaran untuk sama-sama kita hapuskan nyamuk Aedes ini. Betul. Doktor ya. Betul. Okey, di akhir kata ini mungkin ada pesanan lah daripada doktor sendiri, orang kata selaku orang kuat lah di Pejabat Kesihatan daerah Kuantan ini, untuk membuat pemantauan, orang kata sentiasa mengambil berat ni mengenai kempen-kempen yang diadakan untuk mencegah demam denggi ni. Jadi ada nasihat daripada doktor sebelum kita berpisah ni, silakan. Tanggapan tanggungjawab pencegahan dan kawalan sebagai milik Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja perlu dibetulkan. Bukan sahaja tanggungjawab Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengekang denggi. Demikian juga tanggungjawab membersihkan sampah sarap di lapangan. Kita sebagai individu dalam masyarakat, saya sendiri saya juga seorang individu, perlu bertanggungjawab untuk memastikan diri terlindung daripada risiko jangkitan denggi. Unsur-unsur populis yang bersifat jangka pendek kita boleh gunakan untuk memastikan untuk menarik minat masyarakat untuk terlibat secara langsung. Sebenarnya pihak masyarakat perlu terlibat langsung dalam aktiviti gotong royong, memberi tanggungjawab sendiri kepada rumah-rumah mereka sendiri, dan tanggungjawab ini untuk mengelak denggi serta mengawal peribadatan titik panas kawasan berisiko memerlukan komitmen daripada setiap orang. Itu saja.
Okey. Jadi apapun semuanya terpikul di bahu kita sendiri ya. Betul. Kita adalah kita untuk mengakhiri denggi. Betul lah orang kata akhiri denggi bermula dari kita. Betul. Okey, terima kasih banyak doktor kerana sudi bersama kita dengan hari ini bersama dengan rakan pendengar berkongsi maklumat untuk kebaikan kita bersama. Dr. Muhammad Hafiz bin Imtiaz Husin, Pegawai Kesihatan Daerah Kuantan. Okey, terus setia bersama kami. InsyaAllah ada ruang, ada kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih.